mengenai rangka haiwan. Okay, rangka haiwan kita bahagikan kepada 3. Okay, yang pertama rangka dalam. Okay. Yang kedua rangka luar. Dan yang ketiga rangka hidrostatik. Okey. Bagi rangka dalam, kenapa nama dia dalam? Sebab begini je, awak ingat dalam ni maksudnya tulang tu duduk dalam badan. Dia dalam badan. Okay, jadi dalam siapa tulang yang dalam badan? So, tulang yang dalam badan tu contohnya kita lah, manusia, okay, amfibia dan 5 kumpulan tu lah. Amfibia, awak bagilah contoh katak. Lagi apa? Reptilia burung. Lepas tu burung. Itu ikan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ni rangka dia dalam badan. Jadi dulu-dulu awak belajar 5 benda ni, 5 kategori ni ialah kita beri haiwan vertebrata. Kan dulu kan vertebrata. Jadi vertebrata dibahagikan pada 5 kelas. So 5 kelas tu yang itulah 5 tu. Apa maksud vertebrata? Maksudnya yang bertulang belakang. Ni basic masa awak belajar tingkatan 2 sekolah rendah dulu. Okey, bertulang belakang. Ada 5. Jadi bila naik tingkatan 4, rupa-rupanya vertebrata ni dia duduk di bawah rangka dalam. Okey, faham Jadi kalau rangka dalam, peranan dia sama. Dia mesti peranan dia untuk lindungi, fungsi dia mesti untuk lindungi organ yang lembut dalam badan. Contohnya jantung. Okey, kalau jantung tak dilindungi oleh paru-paru, cepatlah rosak jantung tu kan. Kalau remuk ke, ada tekanan kuat ke, dia akan rosak. Jadi jantung dilindungi oleh paru-paru. Lagi dia juga kekalkan bentuk badan. Okay, jadi awak bayangkan kalau awak tak ada tulang, mestilah badan awak jadi lembik macam cacing. Jadi dia bagi bentuk badan. Okay. Lepas tu dia juga memberi pada tempat untuk otot itu melekat. Tempat pelekatan otot. Okey, itu ada 3 fungsi utama rangka dalam. Okey, jadi dalam bahagian rangka dalam ni kita bahagikan kepada 3 lagi. Okey, kita bahagikan kepada 3. Yang ni yang cikgu nak masuk hari ni. Okey. So, jadi rangka dalam kita pecahkan kepada 2. Haiwan vertebra darat, haiwan vertebra akuatik, manusia. Okey. Okey, so yang pertama mengenai haiwan vertebra darat. Yang ni dalam buku teks awak bagi contoh gajah. Okay. Yang kedua, haiwan vertebra laut. Vertebra laut. Laut ataupun akuatik. Okay, yang ni dalam buku teks awak bagi contoh ikan paus. Yang ketiga, manusia. Okay. So, yang pertama, gajah. So, gajah. Gajah ni, dia ada rangka luar dia kuat. Rangka luar yang kuat, besar, untuk sokong badan dia yang besar lah.
untuk sokong saiz badan. Okay. Lepas tu dia ada lengkungan pelvis dengan lengkungan pektoral. Lengkungan pektoral bahagian bahu. Pektoral ni bahu. Okay, pektoral ialah bahu. Lengkungan pelvis bahagian pinggang. Okay. Lepas tu dia ada juga kaki yang lebar. Kaki yang lebar. Okay. Jadi kalau tengok latihan ni, ni lah. Okay, ni adalah lengkungan pelvis. Itu di bahagian pinggang dia atau yang menghubungkan kaki. Lengkungan pektoral tu adalah di bahagian bahu. So, dua-dua ni lengkungan pelvis dan pektoral ni sifat dia sangat kuat lah. Sangat kuat. Okay, jadi haiwan vertebra darat memerlukan rangka yang kuat dan tegar untuk menyokong berat badan. Berat badan vertebra dalam daratan disokong oleh lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis. Okay, ni gajah. Yang kedua, haiwan vertebra akuatik, paus. Okay, ni ikan paus ni. Okay. Kalau paus, ikan paus ni sama juga. Dia ada lengkungan pektoral di bahagian depan dan juga lengkungan pelvis di bahagian ekor dia. Tapi awak tengok lengkungan pelvis dia ni kecil je. Kecil je. Okay, tak sama macam gajah tadi. Gajah tadi besar. Lengkungan pelvis, lengkungan pektoral dekat hadapan dia ni pun kecil je berbanding gajah tadi, haiwan darat tadi. Jadi haiwan vertebra akuatik mempunyai rangka dalam yang lebih kecil. Jadi lengkungan pelvis dan pektoral haiwan ini adalah kecil lah. Haiwan dengan pektoral lengkungan pelvis adalah kecil dan lemah. Okay, kecil dan lemah. Maknanya sokongan haiwan ikan paus ni, sokongan badan dia ni, dia tak ada bergantung sangat pada rangka dalam dia. Dia lebih bergantung kepada arus air laut yang bawa dia lah. Okay. Vertebra akuatik seperti ikan paus boleh membesar lebih daripada saiz rangka. Hal ini demikian kerana berat badan haiwan disokong oleh daya apungan air. Daya apungan air. Jadi walaupun ikan paus ni dia punya rangka dalam tu kecil, dia boleh membesar 2 kali ganda daripada rangka dalam. Okay. Tapi kenapa dia boleh berenang dekat laut dengan laju, tak ada masalah. Okay. Sebenarnya inilah daya apungan air yang membantu dia. Sebab itulah kalau ikan paus ni terdampar dekat pantai, okay, dia tak boleh buat apa-apa lah. Dia sebab tak ada air dekat darat, dekat pantai tak ada air. Jadi dia akan terdampar je dekat pantai tu, golek-golek kat situ, tak boleh nak masuk dalam air semula. Sebab tulang dalam dia tak boleh langsung untuk membantu dia dalam bergerak. Okey. Tu ikan paus. Yang ketiga ialah burung. Ni burung. Okey, kalau burung dia terbang di udara kan. Okey, kenapa dia boleh terbang? Sebab satu sifat tulang dia ringan. Tulang dia kenapa dia ringan? Sebab dia ada rongga. Tulang-tulang burung. Okay. Ni. Awak tengok ni tulang padat. Ni bahagian ni tulang padat. Tapi bahagian tengah ni tulang rongga. Okay, dekat tengah ni rongga. So dekat tengah-tengah tulang dia ada udara. Sebab itulah dia ringan. Ni ringan. Tengkorak burung juga, kepala dia tu kecil berbanding dengan haiwan lain. Jadi dia memudahkan dia untuk terbang. Okey, tulang-tulang burung ringan dan berongga. Ada ruang udara. Selain daripada itu, saiz tengkorak burung juga adalah kecil berbanding dengan tengkorak haiwan lain. Gitulah. Nanti kalau awak belajar lebih dalam, sebenarnya
burung ni kenapa dia boleh terbang? Dia ada ni jugalah pengaruh pada sayap dia. Okey, sayap. Lepas tu dia bentuk burung tu sendiri, dia adalah bentuk aerofoil. Aerofoil tu macam bentuk kapal terbang. Jadi rangka dalam dia ni dia ada rongga. So dia ringan. Lepas tu kepala burung ni dia lebih kecil. Okay, tulang sternum dia ni, ni kuat ni tulang dia ni. Dan juga berbentuk pipih. Sternum ni ialah tulang dekat bahagian dada. Kalau makan ayam tu, inilah yang kat tengah ni. Okey. So, untuk bahagian manusia nanti kita sambung dalam kelas yang akan datang. Jadi tugasan hari ni siapkan modul jadual yang ni. Okey. So, hari ni kita cover haiwan darat iaitu gajah, haiwan vertebrate aquatic, ikan paus dan burung. Itu saja.